melakukan perkara tersebut. Maksudnya mereka bercanggah dengan Nabi, Nabi suruh buat sekian, mereka tanya banyak dan akhirnya mereka tak buat pun. Ya? Maksudnya hanya bertanya, kemudian tidak melakukan apa arahan Nabi SAW, malahan melakukan larangan para Nabi alaihimussalatu wassalam. Ya. Hadis ini dikaitkan juga dengan beberapa ayat dalam Al-Quran berkaitan dengan peristiwa lembu Bani Israel. Ya, peristiwa lembu Bani Israel. Ayat tersebut ada beberapa ayat yang menceritakan bagaimana Bani Israel terlibat dengan satu peristiwa pembunuhan. Ya, pembunuhan seorang lelaki. Kemudian mereka mengadukan perkara tersebut kepada Nabi Musa alaihi salam. Macam mana kita nak tahu si pembunuhnya? Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengarahkan mereka dengan menyembelih seekor lembu. Ya. Jadi Bani Israel ketika itu mereka bertanya soalan-soalan yang menyusahkan. Apa kaitan orang yang mati, kita nak tahu siapa pembunuh, dengan menyembelih lembu? Apa kaitan dua perkara tersebut? Kan, kita nak tahu pembunuhnya siapa, ya, untuk kita hukum dan sebagainya. Tapi kenapa kena sembelih lembu? Kan bercanggah benda tersebut. Ya. Jadi pada asal-asal arahan itu hanyalah untuk cari lembu, sembelih. Kemudian kes akan selesai. Bahasa mudahnya macam tu. Tapi kerana kathratu masailihim, mereka banyak bertanya kepada para nabi. Ya. Nak lembu jantan ke betina? Kan, seolah-olah macam tu. Pendetilan nak lembu jantan ke betina? Okey, kalau betina nak janda mana lembu janda? Nak apa, lembu dara ke lembu tak dara? Macam itulah kan. Lembu dara ke lembu tak dara? Soalan macam tu. Kemudian nak launuha, nak warna apa? Ya, nak jenis apa, nak warna apa? Jadi beberapa soalan tersebut yang akhirnya dikaitkan juga dengan Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu la tas'alu an asya' in tubdalakum tasukum. Wahai orang yang beriman, jangan kamu bertanya tentang banyak perkara yang jika diterangkan kepada kamu akan menyusahkan kamu. Ya. Bila diterangkan, dia akan bertambah susah. Ya. Sebab tu setiap pendetilan dari sudut agama tidak perlu didetailkan pada peringkat awal dengan banyak benda. Sebab tu orang masuk Islam, kita tak akan beratkan dengan banyak benda. Kan, budak-budak kita tak akan beratkan dengan banyak benda. Naik peringkat, kita tambah. Macam itulah. Kan? Bukan likulli marhalatin masyakiluha. Setiap marhalah itu, setiap peringkat itu ada persoalan-persoalan dia. Jadi belum sampai kepada marhalah itu, maka tak perlu kita bincangkan. Ya. Sebab tu para ulama kebanyakannya tidak bersetuju ataupun tidak suka dengan soalan-soalan yang belum berlaku. Ataupun soalan-soalan yang melibatkan kalau. Ni kalau macam ni macam mana? Berlaku tak? Tak berlaku, tak bincang. Ya. Kalau berlaku, baru kita bincang macam mana. Ya. Macam akan tetapi dari sudut beberapa mazhab seperti mazhab Hanafi, ada ruang-ruang yang seolah-olah meraihkan perkara tersebut. Ya. Sebab tu macam mazhab Hanafi ada bincang pasal boleh tak solat menaiki burung. Ada dia orang ada bincang, boleh tak kita solat naik burung? Ya, sebab boleh jadi waktu tu pun dah ada dongeng-dongeng burung besar ke burung apa-apa semualah kan. Ya. Jadi kalau kita naik burung tu, boleh tak solat atas burung? Ya. Tapi perbincangan tidaklah panjang. Ya. Cuma apabila dibincangkan balik dengan realiti sekarang, dengan adanya kapal terbang dan sebagainya, maka persoalan tersebut sangat sesuai.
Tapi ketika itu tidak sesuai untuk dibincangkan walaupun ada perbincangan. Jadi kembali kepada Bani Israel tadi, dan akhirnya mereka dapat juga mencari dalam keadaan susah payah. Ya. Sebab itulah tuan-tuan yang minta Allah Subhanahu Wa Taala, setiap arahan dan larangan daripada Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa berkait rapat dengan iman. Ya, arahan dan juga larangan dia berkait dengan iman. Barang siapa yang beriman, dia tidak akan bersusah payah untuk bertanya banyak. Ya, sebab yang utama pada dia adalah melaksanakan arahan, meninggalkan larangan. Ya, tapi kalau orang yang tidak ada iman, seperti contoh Bani Israel tadi, awal-awal tidak beriman pun. Tanya hanya sekadar menyusahkan dan menyusahkan diri sendiri dan akhirnya tak nak buat pun. Ya. Sebab tu banyak bertanya persoalan-persoalan yang tidak menghasilkan amal, kita anggap sebagai sia-sia sahaja. Ya, tanya-tanya banyak. Ni solat macam mana? Berapa rakaat? Kan? Solat sunat yang terbaik macam mana? Tanya-tanya, last sekali satu solat pun dia tak buat. Kan? Soalannya macam itulah. Kita tanya macam rajin betul. Ya? Itu yang dimaksudkan dengan mudah. Ya, sebab tu waqtilafuhum ala anbiya'im, perselisihan mereka dengan para nabi dimaksudkan kerana mereka awal-awal lagi tidak beriman. Maka orang yang tidak beriman, maka dia sentiasa akan berselisih dengan nabi-nabi mereka. Ya. Zaman berzaman, kalaupun tidak ada nabi, dia akan sentiasa berselisih dengan Al-Quran dan sunnah yang ditinggalkan. Ya. Al-Quran kata macam ni, hadis kata macam ni, sampai sudah dia tak ikut juga. Ya, sebab tidak beriman kepada wahyu. Sebab tu kalau dari sudut logik, nak cari pembunuh dengan menyembelih lembu, memang tak logik lah. Kan? Kita nak cari siapa yang bunuh. Kan? Ada orang yang mati. Jadi kenapa kena sembelih lembu? Tak logik. Kan? Kalau tuan-tuan duduk zaman tu macam mana? Dan kita kalau duduk zaman tu, aduh, apa kaitannya ni? Seolah-olah syariat itu tidak logik. Ya? Sebab itulah dia banyak berkait dengan iman, membenarkan iman. Tak logik pun, itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala buat. Ya? Maka apabila last kali mereka jumpa juga lembu yang dicari itu, disembelih, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala bangkitkan orang yang mati tadi, dan dia bangkit disebut, yang bunuh aku orang ini. Selesai. Macam itulah. Kalau dengan keimanan pada peringkat awal, maka benda tu lagi selesai lagi cepat. Kan? Allah Ta'ala yang mematikan dia dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menghidupkan dia. Hanya dengan kamu mengikut arahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, selesai perkara tersebut. Kan? Bangkit pemuda tersebut, dia tunjuk siapa yang membunuh dia, kemudian ditangkap orang tersebut. Selesai. Ya? Tapi kalau kita zaman sekarang mungkin benda tersebut memang tak adalah, sebab Nabi SAW datang dengan kaedah dia, ya? dengan buktinya, dengan saksinya, kena cukup sebagai perkara. Dan di dalam Al-Quran menyebutkan beberapa ayat yang menceritakan berkaitan dengan persoalan-persoalan yang besar dalam agama. Ya, disebutkan beberapa ayat Al-Quran, ada lebih kurang 12 ayat Al-Quran yang digunakan dengan ayat yas'alunaka. Ya, mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad. Ya, yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya tentang roh. Jadi soalan tu besar, roh ni macam mana? Asalnya daripada mana? Jadi soalan, kita mati, roh mati ke tidak? Kan? Jadi itu soalan-soalan yang besar. Ya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang hukum arak dan juga judi. Sesuai tanya. Ya. Abdullah ibnu Umar, ya, Ibnu Umar satu hari dia mengajar di Madinah. Kemudian datang seorang pemuda
bertanya kepada Abdullah bin Umar, yas'aluni an damil ba'ud. Mereka bertanya kepadaku tentang hukum darah nyamuk. Ya, hukum darah nyamuk. Maksudnya adalah darah nyamuk ketika solat. Kita solat, kemudian kita ada nyamuk, kita pukul nyamuk tu, kemudian berdarah. Kan? Jadi Abdullah bin Umar hairan dengan soalan tersebut. Kata, soalan apa dia ni? Ya? Dan ditanya kepada pemuda tersebut, kamu daripada mana? Ya? Maka pemuda tu menjawab, aku daripada Iraq. Aku daripada Kufah. Ya? Dia kata, kau baliklah. Tanya soalan macam ni buat apa? Kan? Yas'aluni an damil ba'ud wa qad qatala al-Husain. Mereka bertanya tentang soalan darah nyamuk. Sedangkan darah Saidina Husain dia tak tanya. Dia datang daripada Kufah, jauh-jauh. Daripada Kufah sampai ke Madinah tu jauh. Dia tanya pasal hukum darah nyamuk. Sedangkan Saidina Husain bin Ali bin Muhammad dibunuh di Karbala. Patutnya dia datang jauh-jauh, dia tanya apa hukum kita bunuh cucu Nabi SAW. Itu soalan yang lebih besar berbanding dengan hukum darah nyamuk. Hukum darah nyamuk ni, ulama' dekat Kufah boleh jawab. Apa hukum dah? Sama ada batal solat ke, tak batal solat ke, perbezaan pandangan tu biasa. Tapi hukum darah Saidina Husain jelas. Kan? Jadi kalau ulama' sana tak boleh nak jawab, baru datang tanya dengan para sahabat. Sebab tu, apabila kita melihat soalan-soalan yang remeh, maka memang kebiasaannya orang tidak akan melayan soalan-soalan yang remeh. Macam apa? Biasa fiqh akan banyak soalan-soalan yang remeh. Kan? Macam biasa orang guna cerita apa hukum air mani suci. Okey, suci boleh buat wuduk tak? Biasa orang tanya macam tu kan. Tak tahu benda berlaku tak berlaku. Tapi tak tahulah orang reka ke tidak soalan tu. Tapi perlu ke tanya soalan? Tak perlulah. Siapa dia nak buat wuduk dengan benda tu? Kan? Teruk sangat. Itu soalan. Sebab tu kita dari sudut persoalan pun boleh diketahui adakah orang itu jujur dalam soalannya ataupun bermain-main dengan soalan. Kan? Dalam apa sudut sekalipun kita boleh jelas benda tersebut. Sebab tu golongan munafikin, golongan al-munafikin, mereka sentiasa bertanya banyak benda pada Nabi SAW. Dan dalam masa yang sama menunjukkan semangat yang melebih-lebih. Maksudnya orang biasa-biasa je semayang, dia berebut nak semayang belakang Nabi SAW. Orang munafik kan. Sedangkan belakang Nabi SAW membuat segala onar di belakang Nabi SAW. Dan diketahui. Tapi duduk depan, buat selamba juga. Lepas tu duduk semayang belakang Nabi SAW. Seolah-olahnya berebut, dia saja kat situ. Sahabat lain pun tak boleh dapat tempat tu. Sebab tu, apabila disebut hadis ini, ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali menyebut larangan adalah lebih kuat daripada suruhan. Menurut sebahagian ulama difahami daripada sabda baginda SAW bahawa larangan adalah lebih kuat daripada suruhan kerana kelonggaran tidak diberikan untuk melakukan mana-mana perkara yang dilarang. Sebab tu kita sebut dari sudut hukumnya adalah rukhsah. Dalam bab-bab suruhan, dia ada rukhsah dia. Kita sebut istilah dengan rukhsah ataupun ittiba'ur rukhas. Rukhsah. Kita wajib solat. Tapi tak boleh solat berdiri, boleh solat duduk. Maka kat situ ada kelonggaran dalam dari sudut arahan-arahan, suruhan-suruhan, wajib maupun sunat, ada kelonggaran. Kita
tak ada kewangan, tak ada kemampuan nak pergi haji, tak payah pergi haji. Tak payah risau pun. Bahasa mudahnya macam tu. Berdoa mudah-mudahan boleh pergi. Tapi tak payah risau lebih-lebih. Kan? Sampai nak kena pinjam alung ke, nak pinjam keluarga ke, susah. Kan? Mungkin tak mampu nak bayar, tak payah pinjam. Ya? Umrah tak boleh pergi, tak payah pergi. Bahasa mudahnya macam itulah. Kan? Korban tak boleh buat korban, tak payah buat korban. Tak payah risau benda tersebut. Kan? Apatah lagi benda yang sunat, benda yang fardu pun ada kelonggaran, apatah lagi benda sunat. Kan? Tak boleh solat duduk, solat baring. Kan? Tak boleh solat baring, pakai anggota yang ada. Tak boleh juga pakai pakai mata, pakai hati. Itu kelonggaran tu sampai ke bawah. Tak boleh juga mati je lah, senang. Macam itulah. Susah sangat. Sampai hati pun, sorry saya tak boleh semayang juga. Tak boleh, mati je lah, senang. Macam itulah. Kan? Jadi dari sudut suruhan itu ada kelonggaran-kelonggaran. Ya. Cuma dari sudut larangan tidak ada kelonggaran. Dalam sudut larangan tidak ada kelonggaran dalam agama. Ya. Arak haram. Nak minum sikit boleh. Setitik tak boleh, haram. Ya. Arak tu haram. Nak setitik, nak 0.0001 haram. Sama je. Ya. Apa hadis tersebut? Faqaliluhu haram. Ya. Saya tak ingat awal hadis tu. Ya. Yang apabila sebanyak tu, yang banyak itu diharamkan, sikitnya pun diharamkan. Ya. Arak itu haram, sikit pun haram. Malahan perbincangan fatwa berkaitan dengan boleh tak kita buat makanan. Kita nak buat kek ke, kita nak buat makanan apa. Biasa orang kafir ni memang dia akan letak sikit. Mungkin dia letak babi ke, kan dia punya apa panggil? Benda babi itulah. Adalah dia punya apa istilah tak ingat. Gelatin babi ke, ataupun dia letak arak sikit ke. Biasa dia masak-masak mesti nak letak. Ya. Jadi untuk dia dapatkan halal, ada beberapa tempat yang mohon dengan halal, kita tak masukkan babi dan juga arak dalam kek tu. Tapi kita bakar dulu babi ataupun arak dalam oven tu dulu. Kita bakar dulu dalam tu, kemudian dia panas-panas tu, kita masukkan kek. Lepas tu baru bakar kek. Ya? Tapi arak ataupun babi tu tak masuk dalam kek. Tapi dibakar dulu dalam oven tu. Apa hukum dia? Haram juga. Walaupun ada sedikitlah fatwa yang masih mengatakan, terutamanya kalau orang yang berpegang dengan, kalau berubah ain perkara tersebut, berubah benda tu, maka halal. Itu ada sedikit berpandangan macam tu. Tapi majoritinya mengatakan haram. Jelas benda tu. Kan? Walaupun tak masuk dalam makanan tu. Tapi kita kadang tak tahu banyak benda apa dah. Kita pun kan isu daging lah kita tak tahu dah. Isu ayam lah pun macam-macam. Ya? Dari sudut larangan itu jelas. Ataupun dari sudut kaedah fiqh menyebut darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kan? Menolak mafsadah lebih utama berbanding dengan mendatangkan maslahat. Kan? Kita tolak mafsadah lebih utama daripada maslahat datang. Kerana menolak mafsadah itu adalah juga mendatangkan maslahat. Kita tolak benda jahat, maksudnya benda baik akan datang. Tapi kalau kita buat benda baik, tak mesti benda jahat tak ditegah. Ya? Kita bagi contoh macam mana. Kita buat kelas pengajian agama. Ya? Ramai yang datang. Tuan-tuan. Ramai yang datang kelas-kelas agama ke apa program-program keagamaan ni, ramai yang tak datang. Kurang sikitlah kan. Kalau buat konsert, ramai yang tak datang. Ramai buat festival ke buat apa, orang datang situ.
Kalau buat kat surau pun orang datang ramai kan. Contohlah kan kalau buat. Jadi akan berlaku beberapa perkara yang banyak, mungkin bercampur, tak tutup aurat, apa semua dan sebagainya lah. Ya. Tapi kalau kita tak buat konsert, maka orang kekal duduk kat rumah, lebih baik berbanding dengan kita buat konsert macam tu. Walaupun orang tak datang pengajian agama. Ya. Macam itulah kaedah mudah. Walaupun kita boleh cuba ubah konsert, orang boleh cuba nak ubahlah konsert lebih islami ke, lebih patuh syariah ke, apa istilah-istilah lah. Ya. Walaupun boleh ubah, kadang-kadang asal tetap asal. Walaupun dia berubah, sampai satu masa dia akan kembali asal. Ya. Benda jahat, bukanlah benda jahat sangat. Kita kata benda yang tidak bermanfaat, sampai satu masa dia boleh menjadi makruh, dia boleh jadi haram. Sikit demi sedikit. Kita tak boleh jangka 10 tahun lagi macam mana. Kan? Kita konon-konon kita kata, okeylah, pengasingan ke apa semua boleh buat lah. Sampai satu masa dia tak jangka. Kan? Siapa jangka ada rock Islamik? Rock bukanlah rock Islamik, rock apa dah saya tak ingat. Tapi orang pakai serban nyanyi rock. Boleh jangka tu. Mana pernah jangka dulu rock macam tu je lah. Mana ada rock Islamik? Mana ada apa? Benda-benda yang kait dengan Islam. Sebab orang tahu jelas ini bukan Islam. Kau tak payahlah nak saluti dengan Islam. Macam tu juga riba. Walaupun ada perselisihan pandangan berkaitan dengan bank dan sebagainya, asal-asal tetap riba macam tu. Cuma sebab darurat saja masih boleh pakai. Sebabkan darurat bank-bank perbankan Islam. Bir halal, ada bir halal. Biasa dengar tak? Bir halal kan? Nak buat istilah. Halal ke? Tak halal. Dia tetap ada seingat saya ada 0.01 alkohol. Tapi bahasa mudahnya kalau minum tak mabuk. Kan? Macam itulah. Lepas tu kita kena tegur juga selalu orang-orang yang masih kerja di kilang arak. Orang-orang Melayu Islam kita. Kan? Syarikat-syarikat arak ni hidup dengan kita. Walaupun kita tak minum. Kan? Cuba pekerja-pekerja Melayu di kilang arak dekat Lebuh Raya Persekutuan tu, berhenti semua keluar. Siapa dia nak cari kerja kat situ? Dia nak cari pekerja lagi, nak bayar segala cukai apa, lama-lama bankrupt tu. Kalau orang kita berfikiran macam itulah. Kan? Sebab nak cari pekerja, bukan robot buat kerja dalam tu. Ya? Si ada surau katanya, nak masuk? Saya tak nak masuk. Siapa nak masuk situ? Ada surau lah, ada persatuan kebajikan orang Islam lah apa semua. Dekat dalam kilang Kasbek tu, dekat Lebuh Raya Persekutuan tu lah. Kan? Dulu waktu PKP, waktu saya kerja kat Kuala Lumpur, ada beberapa kali saya lalu situ, saya tengok signboard dia macam jatuh. Macam rosak lah signboard dia. Dalam hati saya kata, bankrupt kot. PKP kan? Saya kata, dalam hati bankrupt kot. 2-3 bulan lalu, dia tukar signboard baru. Kilang arak ni betul. Itu sebab tu budak-budak Melayu kita yang masih kerja dekat 7-Eleven, kat KK, kat Speedmart yang masih ada jual arak pun kita kena tegur. Kan? Itu pun ada benda-benda mutasyabihat, benda-benda syubhah dari sudut gaji. Kan? Tugas dari sudut masyarakat adalah melakukan bantahan kepada syarikat. Supaya jangan jual ni kawasan Melayu pun nak jual kat sini. Kan? Lepas tu kepada budak-budak tu supaya tidak terlibat dengan, kalau dia kekal juga nak jual, maka budak-budak ni kena berhenti. Kan? Sebab arak benda yang jelas dalam agama. Sebab itulah larangan tidak ada rukhsah. Tidak ada boleh sikit tak? Larangan ni kita buat sikit-sikit je. Bukan buat semua. Contoh main judi kan. Kita judi RM10 je. Contohlah, RM1 je. Judi kita bagi RM1 je. Siapa nak masuk judi, sikit je, 50 sen ke RM1 je. Jadi kalau
Kalau rugi pun tak banyak. Kan? RM1, siapa? Kisah RM1. Kan? Orang buang-buang je RM1 ni. Jadi kita judi dengan RM1 je. Jadi kalau 100 orang, dapat kat seorang tu, 100 lah dia. Yang lain rugi RM1 je semua. Boleh tak? Haram, sama je. Kan? 50 sen ke apa ke? Benda macam tu. Kan? Saya pernah dengar ada orang yang mempertikaikan berkaitan dengan judi. Dia pergi genting lah apa semua. Lepas tu dia kata, alah sama je korang korang main futsal ke, korang main badminton. Kan main badminton bayar sekian-sekian, bukan dapat apa-apa pun. Habis juga duit tu. Kita pergi genting, kok dapat, okey juga. Kalau tak dapat, biasalah dia kata. Dia bandingkan main kat genting dengan main badminton. Sebab bayar yuran kan. Azan dulu ke macam mana? Sila. Sikit lagi sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillah, alhamdulillah. Sikit ke tuan-tuan? Sebab tu dari sudut hukum fiqah, kita sebut 5 hukum fiqah tu, wajib, sunat, harus, makruh dan juga haram. Ya. Keempat-empat perkara ini, dia ada rukhsah dia.
Tapi haram dia tidak ada rukhsah. Ya. Wajib dia ada rukhsah. Solat, bersuci, kan, tak ada air boleh tayamum, kan, dia ada rukhsah dia. Ya. Sunat apatah lagi. Ya. Harus dan juga makruh. Ya. Tapi haram tidak ada. Sebab tu kalau dari sudut benda-benda yang utamanya nak kena perhatikan adalah perkara harus. Perkara harus ni sangat penting umat Islam kena perhatikan. Ya, bukan semua benda harus boleh buat. Ya, asal boleh je nak buat. Asal boleh je buat. Bukan semua benda boleh mesti dibuat. Ya. Sebab tu benda harus ni biasanya dia akan pecah dua. Iaitu harus yang bermanfaat dengan harus yang tidak bermanfaat. Ya. Harus ni, benda boleh ni manfaat ke tidak? Ya. Maka benda manfaat kalau dibuat dia akan jadi sunat, lama-lama dia boleh membawa kepada pahala. Tapi kalau benda harus tidak bermanfaat, lama-lama buat, lama-lama boleh jadi makruh, lama-lama boleh membawa kepada dosa. Kan? Kita bagi contoh apa? Kencing berdiri contoh. Kencing berdiri hukumnya haruslah kencing berdiri. Sebab Nabi pun ada hadis yang meriwayatkan Nabi kencing berdiri. Ya. Tapi kalau terbiasa kencing berdiri, kan, semua keadaan kencing berdiri, kita pula pakaian macam mana? Kan? Takut-takut kena pakaian boleh membawa kepada haram. Kan? Itu contoh macam itulah. Kan? Macam contoh pakai seluar pendek contoh. Kan? Apa hukum pakai seluar pendek? Kan? Beza mazhab ada beza lah. Kan? Ada mazhab kata boleh, ada mazhab kata tak boleh. Kan? Sebab berkaitan dengan aurat. Tapi kalau terbiasa pakai seluar pendek, sampai solat pun pakai seluar pendek, walaupun dikatakan lutut itu bukan aurat, kadang-kadang kalau solat dengan seluar pendek, takut-takut terangkat lebih, kan, terdedahnya aurat, solat tidak diterima, habis kita akhirat. Macam itulah. Kan? Jadi jangan terbiasa benda-benda harus, ya, asal harus kita macam apa? Macam yang saya sebut tadi, konsert ke apa kan, benda-benda macam ni kalau dibiarkan kita tak tahu jadi macam mana akan datang. Kan? Ya? Jadi saya kira sekali itulah perkongsian. Tak ada soalan kan? Macam mana? Tak ada ya? Tak ada, alhamdulillah. Hadis ini secara kesimpulannya, apa yang Nabi SAW larang, kita usaha sedaya ataupun istilahnya usaha sekuat-kuatnya untuk kita tegah perkara tersebut. Ya. Dan perkara yang Nabi SAW suruh, ya, sedaya mampu untuk kita laksanakan. Kalau tak mampu, Allah Subhanahu Wa Taala faham akan ketidakmampuan kita. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita umat yang tidak dibinasakan dengan perkara-perkara yang bercanggah tersebut. Wallahu a'lam, yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah daripada kelemahan saya. Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi shahida. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.